Ini ialah latihan 8 modul Nilam muka surat 143 soalan pertama. Okey, kita diminta menentukan persamaan lokus apabila ada suatu titik bergerak M. Tengok ni, bila dia kata titik bergerak saja, dia akan bagi koordinat X, Y. Titik bergerak sentiasa menjadi XY. Okey. Titik bergerak itu sentiasa 5 unit dari titik A, yang mana A koordinatnya ialah -2, 1. So ini X dia, ini Y dia. Cara kita nak tulis sangat senang. Kita akan tulis jarak M ke A sentiasa 5 unit. Cikgu dah tekankan banyak kali, rumus jarak dalam satah atas ialah X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Okay, jadi dalam keadaan sekarang ni, titik M ialah X, Y dan titik A ialah -2, 1. Jadi X dengan X, Y dengan Y. Okay, jadi kita pun buatlah. X tolak -2 jadi X tambah 2. Tolak dengan negatif jadi tambah. Kemudian Y dengan 1 jadi Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 5. Bila kita kuasa 2 kan, kedua-dua belah kuasa 2, kuasa 2. Hapuslah punca kuasa 2. Maka second row kita akan jadi X tambah 2 kuasa 2 tambah Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 25. Okey, kembangkan dia. Kembangkan X tambah 2 kuasa 2 akan jadi X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 tambah Y tolak 1 kuasa 2 akan jadi Y tolak 2 Y tambah 1 sama dengan 25. Ni boleh bawa ke kiri terus, jadi tolak 25 sama dengan 0. Permudahkan, pun susun. Ni kuasa 2, sorry. Okey, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Yang ada kuasa dulu kan. Lepas tu kuasa 1 tambah 4X tolak 2Y. Kemudian nombor bulat 4 tambah 1 jadi 5. Tolak 25 jadi tolak 20 sama dengan 0. Inilah persamaan lokus kita. Okey. 2, 7 unit dari B, -3, -1. Maksudnya titik bergerak M tu X, Y adalah sentiasa 7 unit daripada B. So gambar raja dia ni salah lah sikit sepatutnya kurang macam ni. Ni jadi jari 7 unit, 7 unit. Sepatutnya macam tu lah. Okay, jadi kita tengok, kita akan tulis M ke B ialah 7 unit macam tu. Jadi M ialah X, Y dan B ialah -3, -1. Okay, jarak daripada M ke B ialah 7. Jadi gunakan rumus jarak. Rumus jarak X tolak -3 jadi X tambah 3 tambah Y tolak -1 jadi Y tambah 1 kuasa 2 sama dengan 7. Okey, bila kita hilangkan punca kuasa 2 tu, bermaksud kita kuasa 2 kan kedua, 2 belah. Jadi hilang dah ini, 7 jadi kuasa 2. Jadi kita terus kembangkanlah. X tambah 3 kuasa 2 akan jadi X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 tambah Y kuasa 2 tambah
2y tambah 1 sama dengan 49. So 49 terus bawa ke sebelah. Terus bawa ke sini, jadi tolak 49 sama dengan kosong. Mudah saja. Kemudian terus susun x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Yang kuasa 1 6x tambah 2y. Seterusnya 9 tambah 1 ialah 10. Tolak dengan 49, jadi tolak 39 sama dengan kosong. Okey. Seterusnya muka surat 144 latihan 9. Okey, modul nilam juga. Okey. Sama jugalah soalan dia, kita kena cari persamaan bagi lokus tersebut. Sekarang ni lokus titik yang bergerak ialah titik R. Jadi lokus R lah kita nak cari ni. Satu titik R bergerak dengan keadaan R. Jaraknya dari A ialah negatif 3, 2 dan B negatif 2, 1 adalah sama. Maksudnya jarak dia sentiasa sama antara kedua titik tersebut. Cari persamaan lokus R. Tak nampak. Saya kabur sikit kan. Ini ada negatif 2 Okey, jadi macam mana rupa dia ni? Dia sentiasa sama. Ingat tak bentuk dia macam ni. Ini R, ini titik A ataupun ini titik A, ini titik B. So pergerakan lokus R ni akan sentiasa sama jarak. Di mana-mana pun dia akan sentiasa sama jarak. Okey. Jadi yang bergerak ialah R. Apabila R bergerak, kita akan namakan dia titik X, Y. A dengan P ialah titik tetap. Kita dah ada koordinat. Maksudnya dekat sini R pergi ke A sama jarak dia dengan R pergi ke B. Maksudnya kat sinilah. Cikgu colorkan R pergi ke A adalah sama jarak dia R pergi ke B. Kalau dia bergerak ke hadapan, walaupun dia dah berubah jarak, tapi jarak dia daripada A dengan B tetap sama. Pergi ke depan lagi. Di sini titik R kita. Dia pergi ke A, jaraknya sama dengan pergi ke B. Maksudnya R A sama dengan R ke A adalah sama dengan jarak R ke B. Macam ni nak tulis. Okey. R kita ialah X, Y. A kita ialah negatif 3, 2. R kita ialah X, Y. P kita ialah negatif 2, 1. Senang saja. Buatlah macam ni. Kan? Lokus ni memang kita guna rumus jarak sentiasa. Betul tak? X tolak X1 kuasa 2 tambah dengan Y tolak Y1 kuasa 2. Ini je kita pakai. Jangan lupa rumus ni sebab rumus ni tidak dibekalkan. Kena tahu rumus jarak ni. Okey? Cikgu highlightkan dia. Kena tahu. Kita masukkan. So, X dengan X. Tolak kan? X tolak X1. Jadi, X tolak negatif 3. Tolak dengan tolak jadi tambah. X tambah 3 kuasa 2. Lepas tu tambah Y dengan Y lah. Y tolak 2 kuasa 2. Sama dengan X dengan X. Jadi X tambah 2 kuasa 2. Lepas tu Y dengan Y. Y tolak 1 kuasa 2. Dua-dua ada punca kuasa 2. Jadi kita kuasa 2 kan kedua-dua macam tadi juga. Kuasa 2 kan dia. Kuasa 2 kan dia. Bila kita kuasa 2 kan sebelah, dua-dua kena kuasa 2. So senang aja. Terhapuslah kedua-dua punca kuasa 2. Jadi dah hilang punca kuasa 2 tu. Kita kembangkan X tambah 3 kuasa 2. Jadi X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Yang ni
tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4. Sama dengan yang ni, X kuasa 2 tambah 4Y tambah 4. Yang ni tambah Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1. Okay, jadi kita susunkan bawa ke sebelah. X kuasa 2 tolak X kuasa 2 habis. Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 habis. 6X. Sini ada. Oh sorry, ini cikgu tulis Y pula tolak X. Okay, sorry. Kok sebelah jadi tolak 4X kan? 6X tolak 4X tinggal 2X. Lepas tu tolak 4Y. Tolak 2Y bawa sebelah akan jadi tambah 2Y. Betul tak? Negatif 4Y tambah 2Y akan jadi negatif 2Y. Lepas tu 9 tambah 4 jadi 13. 4 tambah 1 jadi 5. Bawa sebelah jadi tolak 13 tolak 5. Maksudnya tinggal 8. Positif ke negatif? Okay, sebab sini 13 ni positif, jadi positif 8. Sama dengan habis dah sini semua dah kita pindahkan ke sebelah, betul? Kosong. Okay, dah siap ke belum ni? Okay, belum lagi. Selagi boleh dipermudahkan, cikgu dah ingatkan berkali-kali. Permudahkan. Kita boleh mudahkan dengan apa ni? Semua nombor genap kan? Paling kecil 2, so bagi dengan 2. Kita akan tinggal X tolak Y tambah 4 sama dengan kosong. Dapatlah persamaan garis lurus R2. R2 kan garis lurus. So betul lah. Betul. Soalan yang keduanya, diberi titik R, S dan P bergerak dengan keadaan P yang bergerak. Okey, kurang jelas soalan ni. Diberi titik R dengan S dan P bergerak dengan keadaan P ke R nisbah P ke S ialah 1 nisbah 3. Cari persamaan lokus bagi P. Persamaan lokus bagi P. Okey. Persamaan lokus bagi P. Seperti yang telah dipelajari dalam kelas, bila ada bentuk nisbah begini, buatlah PR nisbah PS sama dengan 1 nisbah 3. Okey, lepas tu nak darab silang terus pun boleh, nak buat rumus jarak terus pun boleh, mana-mana. Senang lagi bila kita terus silangkan. Ni 3 ni bawa ke hadapan, jadi 3PR sama dengan PS ni bawa ke sebelah kan, 1PS. So PS 1 tak payah tulis lah, sama dengan PS. Okay. Dan yang PR ni kita gunakan rumus jarak sama dengan PS ni pun jarak. P tu kita dah tahu dia X, Y dan R tu ialah 4, 2. Okay. P ialah XY, S ialah negatif 2, 10. Okay, jadi dalam ni macam tadi, bracket kuasa 2 tambah bracket kuasa 2. Yang ni pun sama, bracket kuasa 2 tambah bracket kuasa 2. Apa dalam bracket? X dengan X. X tolak 4. Y dengan Y. Y tolak 2. X tolak X. X tolak negatif 2 jadi tambah 2. Y dengan Y. Y tolak 10. Okey. Seperti yang lain-lain juga, kita mesti nak hilangkan punca kuasa 2 supaya mudah kita punya pengiraan. Jadi kita kena kuasa 2 kan, kedua-dua belah.
persamaan. Bila kita kuasa 2 kan kedua-dua belah persamaan, 3 ni pun kena kuasa 2. Selain daripada menghapuskan punca kuasa 2 ni. Okey, 3 kuasa 2 ialah 9. Jangan tertinggalkan 3 ni, kesian dia. 3 kuasa 2 ialah 9. Lepas tu, yang ini kembangkan. X tolak 8. X tambah 16. Yang ni tambah Y kuasa 2 tolak 4. Y tambah 4. Tutup. Kenapa kita ada bracket pula tiba-tiba? Sebab ada 9 kat luar ni kan. Nanti kita kena kembangkan dia. Okay, yang ni X tambah 2 kuasa 2. Kembangkan. X tambah 2 kuasa 2 ialah X kuasa 2 tambah 4. X tambah 4. Ini pula tambah Y kuasa 2 tolak 20Y tambah 100. Okey, jadi kita kembangkan. 9 darab X kuasa 2. Mana kuasa 2 dia tak ada. 9X kuasa 2. Lepas tu 9 dengan 8 tolak 72X. Lepas tu 9 dengan 16 tambah 144. 9 dengan Y pula tambah 9Y kuasa 2. 9 dengan 4 pula tolak 36Y. Dengan 4 juga tambah 36. Tambah dengan yang ni kena salinlah balik. Salin balik. X kuasa 2 tambah 4X tambah Y kuasa 2 tolak 20Y. Ni hilang 4 ni kan. 4 ni kita terus tambahkan ni. Tambah 104. Okey. Lepas tu apa kita buat? Ni semua bawa ke sebelah kiri. 9X dengan X jadi 8X kuasa 2. 9Y dengan Y jadi 8Y kuasa 2. Negatif 72 dengan negatif 4. Bawa sebelah jadi negatif kan? Tak, tolak 4X. Jadi tolak 76X. Lepas tu negatif 36 dengan positif 20. Negatif bawa sebelah jadi positif. Tolak 16Y. Lepas tu 144 tambah 36 tolak dengan 104. Ni bawa sebelah jadi tolak. Akan tinggal positif 76 sama dengan kosong. Dah siap ke belum? Kita tengok apa yang kita boleh bahagikan. Boleh permudahkan nak bahagi dengan apa. Kita try. Kalau tak tahu, boleh try satu persatu. Ni semua nombor genap, betul tak? Semua even number. Semua nombor genap. So try bahagi dengan 2 dulu. Kalau dah tahu, dah okey, boleh teruslah kat sini. Sebenarnya kita akan bahagikan dengan 4. Okey. Kalau tak tahu, boleh start dengan 2. Slow bahagi. So 8 bagi 4, kita akan dapat 2X kuasa 2. Lepas tu Y, 8Y kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Lepas tu 76 bagi dengan 4 tolak 19X. Lepas tu Y bagi 4 akan jadi 4. 76 ini pun 76 kan. Tambah 19 sama dengan kosong.